5 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,348 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Aw Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Terdapat tambahan 4 kes baru pada satu kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, tidak ada kluster baru telah dikenal pasti. 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif ialah 99 kluster. Manakala, terdapat 1 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 28 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,973 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 275 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 1 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan ataupun ECMO. Sementara itu, tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 4. Sebanyak 4,260 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 664,027 ujian. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 11 Disember 2021, 4,628 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 termasuk 4,040 orang di kalangan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Dengan itu, jumlah orang yang menerima 1 dos vaksin COVID-19 ialah 404,940 orang, iaitu 94.2% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 378,609 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 88% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 8 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 7 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua memaklumkan pada menjunjung titah ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengenai pengisytiharan fasa endemik di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 yang akan bermula pada hari Rabu, 15 Disember 2021. Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 telah bersidang bagi menetapkan sukat-sukan atau garis panduan pelaksanaan fasa awal endemik yang akan dilaksanakan selama sebulan bermula hari Rabu 15 Disember 2021 sehingga hari Jumaat 14 Januari 2022. Sekatan pergerakan yang dilaksanakan semasa operasi peralihan iaitu arahan untuk berada di rumah dan kediaman masing-masing dari pukul 10 malam sehingga 4 pagi juga dilanjutkan sehingga hari Jumaat 14 Januari 2022. Sukat-sukat atau garis panduan bagi fasa awal endemik adalah semua individu adalah dibenarkan masuk ke premis-premis, sama ada premis kerajaan atau swasta, atau menghadiri majlis-majlis tanpa mengira status vaksinasi. Ini adalah syarat am yang dikenarkan bagi kemasukan ke premis-premis. Walau bagaimanapun, individu yang belum melengkapkan vaksinasi adalah dikehendaki untuk membuat ujian seringan antigen rapid test ataupun ART, yang mana tempoh pengesahan keputusan ujian
adalah sah selama 2 hari. Kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun yang belum menerima atau melengkapkan suntikan vaksin adalah dibenarkan masuk ke premis-premis tanpa memerlukan ujian ART dengan syarat mereka ditemani oleh orang dewasa yang telah melengkapkan vaksinasi mereka. Sementara itu, syarat-syarat khusus pula adalah bagi perkumpulan ramai dan perkumpulan persendirian, hard capacity adalah 75% daripada kapasiti premis atau 300 orang sahaja, yang mana yang lebih rendah. Perkhidmatan buffet semasa acara-acara dan di restoran-restoran adalah tidak benarkan. Walau bagaimanapun, hidangan meja secara dom serving adalah dibenarkan bagi acara-acara keramaian. Pemberian bungkusan pek makanan untuk para jemputan adalah digalakkan. Bagi masjid, surau dan balai ibadah, pihak Kementerian Hal Ehwal Agama akan menerangkan lebih terperinci mengenai kemaskinian garis panduan bagi perkara ini dalam sedikit masa lagi. Bagi pejabat-pejabat kerajaan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan ianya dibuka dengan had 75% daripada kapasiti pejabat bagi pejabat-pejabat dan kaunter-kaunter perkhidmatan kerajaan dengan melaksanakan Business Continuity Plan BCP masing-masing. Kapasiti ini termasuk kemuatan bagi para petugas dan orang ramai. Waktu pejabat adalah mengikut waktu pejabat seperti biasa, iaitu bermula jam 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Kaki tangan kerajaan yang telah melengkapkan vaksinasi penuh hendaklah membuat ujian saringan ART secara berkala setiap 2 minggu, yang mana kos ujian adalah ditanggung oleh pihak kerajaan. Kaki tangan kerajaan yang belum mendapatkan atau melengkapkan suntikan vaksin adalah dibenarkan kembali bertugas di pejabat masing-masing dengan syarat mereka bekerja di ruang kawasan yang tidak terdedah kepada orang ramai. Walau bagaimanapun, mereka dikehendaki untuk membuat ujian ART yang mana tempoh pengasahan keputusan ujian adalah sah selama 2 hari. Tanggungan kos ujian adalah seperti berikut. Kaki tangan yang baru mendapatkan 1 dos vaksin atau tidak boleh divaksinasi atas sebab perubatan, kos ujian ART akan ditanggung oleh pihak kerajaan. Dan kaki tangan yang memilih untuk tidak divaksinasi atas pilihan sendiri atau sebab peribadi akan menanggung sendiri kos ujian ART berkenaan. Mereka perlulah mendapatkan ujian ART dan sijil pengasahan yang negatif melalui pusat ART yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan terlebih dahulu sebelum memasuki premis kerajaan. Orang ramai yang hendak datang berurusan ke pejabat-pejabat kerajaan atau kaunter-kaunter perkhidmatan yang belum melengkapkan vaksinasi mereka adalah dikehendaki untuk menunjukkan sijil keputusan ujian ART yang negatif, yang mana tempoh setiap ujian ART adalah sah selama 2 hari. Bagi muzium, galeri, perpustakaan dan pusat-pusat kegiatan warga emas, Yang Berhormat mengongsikan ia dibuka dengan had 75%
daripada kapasiti premis atau 300 orang sahaja, yakni yang mana lebih rendah. Dan waktu operasi bagi muzium, galeri dan perpustakaan ialah dari jam 8 pagi hingga 2 petang. Bagi fasiliti dan aktiviti kecergasan dan rekreasi, kesemua fasiliti kesukanan, kecergasan dan rekreasi sama ada terbuka atau tertutup adalah dibenarkan beroperasi dengan had 75% daripada kapasiti premis atau 300 orang sahaja, yang mana yang lebih rendah. Sukan tidak berkontak, non-contact sports adalah dibenarkan. Sukan yang berkontak adalah dibenarkan untuk tujuan skills training sahaja. Perlawanan sukan tidak dibenarkan dan sukup muka hendaklah dipakai pada setiap masa kecuali semasa melakukan aktiviti berintensiti tinggi. Bagi premis-premis perniagaan, termasuk restoran, kafe, food courts, panggung wayang, arcade, taman permainan tertutup, indoor playground, premis-premis kecantikan seperti salon dan kedai gunting, pasar dan tamu, fasiliti kesukanan dan sekolah muzik, dibukakan dengan had kapasiti 75% daripada kapasiti premis atau 300 orang sahaja, yang mana yang lebih rendah. Sekali lagi diingatkan bahawa perkhidmatan buffet semasa acara-acara dan di restoran-restoran adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, hidangan meja secara dom serving adalah dibenarkan bagi acara-acara keramaian. Pemberian bungkusan pek makanan untuk para jemputan adalah digalakkan. Dan para pekerja kritikal di pejabat premis perkilangan yang belum melengkapkan vaksinasi adalah dibenarkan untuk bertugas dengan syarat mendapatkan keputusan ujian ART negatif, yang mana tempoh keputusan ujian adalah sah selama 2 hari. Pekerja berkenaan juga hanya boleh ditempatkan pada ruang ataupun kawasan yang tidak terdedah kepada orang ramai. Menyentuh mengenai sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama, sesi persekolahan akan bermula pada hari Isnin 3 Januari 2022. Manakala sekolah-sekolah antarabangsa akan beroperasi mengikut kalender persekolahan masing-masing. Pada permulaannya, hanya pelajar-pelajar yang telah melengkapkan vaksinasi akan memulakan persekolahan secara fizikal, dan pembukaan persekolahan seterusnya akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mengikut garis panduan yang telah disediakan. Keterangan lanjut mengenai perkara ini akan diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama dalam sedikit masa lagi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga mengongsikan pengurangan sekatan aktiviti rentas sempadan, iaitu pembukaan semula perjalanan antarabangsa keluar dan masuk negara bagi perjalanan tidak mustahak melalui pengangkutan udara akan bermula pada hari Sabtu 1 Januari 2022. Bagi perjalanan keluar negara, hanya rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang telah melengkapkan 2 dos vaksinasi antara 14 hari ke 6 bulan sebelum tarikh perjalanan atau yang telah menerima dos penggalang dibenarkan untuk membuat perjalanan keluar negara tanpa memerlukan kebenaran perjalanan keluar negara dari Jabatan Perdana Menteri. Pada masa ini, program suntikan dos penggerak ataupun booster diberikan keutamaan kepada para petugas barisan hadapan dan individu berumur 50 tahun ke atas serta berisiko tinggi, dan insya-Allah
akan dibukakan kepada orang ramai yang layak menerima booster bermula hari Jumaat 17 hari bulan Disember 2021. Bagi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang belum boleh menerima suntikan vaksinasi atau atas sebab kesihatan, mereka boleh dipertimbangkan untuk perjalanan ke luar negara atas sebab yang mustahak ataupun essential travel. Walau bagaimanapun, mereka adalah dikehendaki untuk membuat permohonan kebenaran keluar negara daripada Jabatan Perdana Menteri terlebih dahulu. Bagi perjalanan masuk ke negara Brunei Darussalam, hanya warga negara asing yang telah melengkapkan 2 dos vaksinasi yang diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun World Health Organization (WHO) adalah dibenarkan masuk ke negara ini. Walau bagaimanapun, sesiapa yang telah melengkapkan 2 dos vaksinasi yang tidak diiktiraf oleh WHO boleh dipertimbangkan untuk masuk ke negara Brunei Darussalam atas urusan perjalanan mustahak, essential travel, tetapi akan dikehendaki untuk mematuhi syarat-syarat kesihatan bagi orang-orang yang tidak bervaksinasi seperti ujian swab dan menjalani kuarantin. Semua individu, termasuk rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, yang hendak memasuki negara ini adalah dikehendaki untuk mendapatkan keputusan negatif bagi ujian tambahan ART yang diambil tidak melebihi 24 jam sebelum bertolak dari negara asal. Ini adalah sebagai tambahan kepada syarat mendapatkan keputusan negatif bagi ujian RT-PCR yang dijalankan tidak melebihi 48 jam sebelum bertolak dari negara asal. Walau bagaimanapun, bagi setiap rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang tidak dapat memenuhi syarat ini adalah dikehendaki menjalani pengasingan diri mandatory di hotel penginapan yang diisytiharkan semasa kembali ke negara ini pada sepanjang tempoh yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Insurans kesihatan perjalanan yang meliputi pandemik COVID-19 daripada syarikat insurans yang berdaftar di negara Brunei Darussalam adalah dikehendaki bagi setiap rakyat dan penduduk yang akan keluar meninggalkan negara Brunei Darussalam dan bagi warga asing yang hendak masuk ke negara ini. Juga dikongsikan, negara Brunei Darussalam akan memulakan travel green list semasa masa awal endemik secara percubaan dengan 4 buah negara terlebih dahulu iaitu Australia, China, Singapura dan United Kingdom yang mana akan membenarkan warga negara asing daripada negara-negara berkenaan untuk membuat perjalanan tidak mustahak ke negara ini. Walau bagaimanapun, mereka adalah dikehendaki menjalankan ujian ART pada hari ketiga selepas sampai ke negara ini melalui pusat-pusat ART yang telah dibukakan. Sementara itu, mereka yang akan masuk ke negara Brunei Darussalam adalah masih dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri sama ada di tempat kediaman ataupun di hotel-hotel bagi yang telah melengkapkan vaksinasi mereka ataupun di hotel-hotel yang diisytiharkan bagi yang tidak dibolehkan untuk bervaksinasi atas sebab kesihatan. Manakala perjalanan keluar dan masuk negara melalui pos-pos kawalan darat dan laut adalah masih ditangguhkan. Perincian lanjut mengenai syarat-syarat kesihatan seperti ujian swab RT-PCR, ujian ART
dan kuarantin bagi perjalanan keluar dan masuk negara Brunei Darussalam akan dimaklumkan melalui garis panduan aktiviti rentas sempadan yang akan dikeluarkan bersama garis panduan yang lain dalam sedikit masa lagi. Tertaklung kepada indikator-indikator pemantauan semasa pelaksanaan fasa awal endemik nanti, khususnya indikator epidemiologi, termasuk jumlah kes kritikal, kadar vaksinasi dan kadar bed okupansi di pusat-pusat pengasingan, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 seterusnya akan membuat persiapan untuk beralih kepada fasa berikutnya, di mana sekatan-sekatan akan terus dikurangkan sehingga dapat kembali kepada keadaan kehidupan sebelumnya dengan penerapan norma baharu dalam kehidupan seharian. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, sukan-sukan pelaksanaan garis panduan fasa seterusnya akan dimaklumkan pada satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Pihak kerajaan sangat mengambil berat akan kerisauan dan kekhawatiran orang ramai terhadap ancaman wabak COVID-19 semasa fasa peralihan, termasuk kesejahteraan kanak-kanak dan mereka yang belum melengkapkan vaksinasi. Maka oleh itu, pihak kerajaan telah melakukan sedaya upaya bagi memastikan langkah-langkah yang bersesuaian telah dibuat bagi memelihara keselamatan dan keamanan rakyat dan penduduk negara ini ke arah mewujudkan persekitaran yang aman, damai dan harmoni, semata-mata untuk membolehkan negara ini untuk terus pulih dan keluar daripada situasi pandemik ini, dan sekaligus membantu pemulihan ekonomi dan perniagaan dengan harapan gangguan minimal kepada aktiviti harian masyarakat akan pulih secara beransur-ansur. Dengan pengumuman ini, dihasratkan dapat memberikan masa kepada pihak-pihak berkepentingan dalam membuat persediaan logistik sebelum bermulanya pemulihan-pemulihan yang telah ditetapkan, khususnya dalam memastikan pematuhan SOP dan garis panduan yang telah dipersetujui oleh Jawatan Kuasa Pandu COVID-19. Semasa peralihan ke fasa endemik nanti, orang ramai adalah diingatkan sekali lagi supaya tidak lekah dan hendaklah terus mematuhi SOP seperti menjaga penjarakan fizikal, memastikan jumlah kapasiti yang dihadkan, memakai sukup muka, menjaga kebersihan, menggunakan aplikasi BruHealth secara mandatory. Malah penggunaan ART adalah digalakkan sebelum memasuki premis-premis. Oleh itu, marilah kita sama-sama mendukung hasrat kerajaan supaya kita semua senantiasa bekerjasama dan berjaga-jaga dalam mematuhi dasar, undang-undang dan garis panduan yang telah ditetapkan untuk sama-sama mengawal wabak penyakit COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Pihak kerajaan sekali lagi ingin menzahirkan penghargaan kepada semua agensi termasuk orang awam atas berkat kerjasama mereka dalam sama-sama mematuhi garis panduan kesihatan selama ini. Marilah kita terus berdoa dan sama-sama berusaha di samping bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dihindari dan terselamat daripada penyakit wabak COVID-19 bersama melindungi negara kita ini. Pengundian dan pemilihan calon penghulu dan ketua kampung dijalankan dengan tata cara baharu di samping menggunakan tata cara lama iaitu melalui kaedah aplikasi e-undi PMKK, kaedah tablet dan kertas undi serta pandu lalu. Kaedah-kaedah tersebut digunakan di seluruh daerah bermula hari ini. Pagi tadi diadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung-kampung secara pandu lalu di Sekolah Rendah Kapok.
Pengundian menggunakan kaedah tablet dan kertas undi, manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK telah bermula pada 10 Disember lalu. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan jawatan ialah Awang Syahminan bin Haji Abdul Rahman, seorang kaki tangan awam di Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan. Hadir Yang Berhormat Pengeran Haji Muhammad bin Pengeran Haji Osman alias Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jawatan Ketua Kampung ini bukanlah jawatan yang mudah. Ianya bukan saja ada tempoh ataupun jadual waktu, bila-bila masa saja dia diperlukan, kemudian komitmen tinggi. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Ketua Kampung Menunggul akan diadakan pada hari Ahad 19 Disember 2021 di Sekolah Rendah Nakhoda Abdul Rashid Kampung Menunggul. Para penduduk dan penduduk tetap yang tinggal di kampung berkenaan dan berumur 18 tahun ke atas adalah dialulukan untuk mendaftar sebagai pengundi kepada pemangku Ketua Kampung Menunggul, Mukim Kota Batu atau kebahagiaan institusi Mukim dan Kampung, Jabatan Daerah Brunei dan Muara yang dibuka sehingga hari Ahad 19 Disember 2021. Al-Hufaz Management dengan kerjasama Murajaah Jama'i Brunei MJB petang tadi menganjurkan Majlis Penutupan Program Hufaz Junior secara maya. Menyertainya Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Program bersempena Brunei December Festival ini melibatkan 15 peserta berumur 11 hingga 16 tahun. Sepanjang program diadakan, para peserta berpeluang mempelajari adab dan teknik serta tahsin Al-Quran. Mempelajari teknik hafazan Al-Quran yang berkesan, memperbaiki bacaan yang sedia adab dan banyak lagi ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat berkenaan Al-Quran. Ilmu-ilmu yang baru seperti teknik menghafal, termasuk tajwid dan sebutan huruf dan lain-lain. Dengan ilmu yang saya ada, saya akan berkongsi dan mempraktikkan segala ilmu yang saya perolehi daripada program ini. Kumpulan Muslimah Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD mengendalikan Majlis Khatam Al-Quran bagi almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Haji Abdul Azim dan Khatam Al-Quran bagi program Nyah COVID-19 kedua. Majlis diadakan pagi tadi secara maya. Menyertai majlis, Datin Haji Dayang Nahriyah binti Haji Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama, turut menyertai ahli-ahli kumpulan Masjid UBD, kumpulan ketua-ketua Muslimah Daerah Brunei dan Muara, serta kumpulan Muslimah Meraih Reda Allah Masjid Kampung Pelakat Sipitang, Sabah. Masyarakat Brunei memang terkenal dengan sikap tidak camah mata. Tapi bagaimanakah sikap tersebut dapat diterapkan dalam mematuhi garis panduan bagi mengawal penularan COVID-19 di negara ini? Ikuti laporan mengenainya bersama Wazna Fakriana Osman. Peranan orang ramai bagi pemulihan negara dari COVID-19 faktor kritikal dalam menjayakan strategi kerajaan. Bersama kita untuk membicarakan sikap tidak camah mata rakyat Brunei dalam mematuhi garis panduan kerajaan mengawal COVID-19, Awang Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, kaunselor dan pakar motivasi, dan Dr. Hajah Mas Nuraini binti Haji Muhyiddin, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Baik, apa peranan yang boleh dilakukan oleh rakyat dan penduduk negara ini dalam membawa negara keluar dari pandemik kepada endemik? Tuan Haji Ali Yusri. Peranan rakyat ialah tidak lain tidak bukan beristighfar dan bertaubat. Dan patuh kepada SOP, mematuhinya dan tidak mempertikaikan hal-hal yang lain. Dan yang penting juga ialah kita harus bersabar, tidak menyebarkan berita-berita palsu. Bagaimana sikap tidak camah mata orang Brunei dapat ditunjukkan dalam mematuhi garis panduan yang dikeluarkan bagi mengawal penularan COVID-19?
dalam usaha untuk menangani pandemik COVID-19 ini memerlukan kerjasama semua pihak, mendisiplinkan diri dalam mematuhi SOP. Mendapatkan suntikan vaksin merupakan usaha individu dalam sama-sama memeduli kepentingan semua. Sejauh mana kepatuhan rakyat dan penduduk terhadap garis panduan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan ini? Kalau kata melihat press conference di mana kita boleh melihat penurunan daripada melihat positif jangkitan COVID-19, penurunan itu sudah menunjukkan kepatuhan rakyat. Kepatuhan itu saya rasakan memainkan peranan yang penting kepada semua petani. Apakah kepentingan kesepaduan masyarakat menghadapi pandemik dari perspektif Islam? Sebagai masyarakat perlu menjalankan tanggungjawab sosial. Di samping itu juga memberikan sokongan atau sumbangan tenaga dan material. Rasa kekitaan sesama umat Islam perlu dipertahankan. Ia merupakan perkara yang digalakkan oleh Islam. Baik, bagi pandangan Tuan, mengapakah pentingnya mematuhi SOP yang ditetapkan? Kerana kepentingan mematuhi SOP ini, keselamatan petani dan kesejahteraan hidup petani. Yang saya rasakan yang paling penting mematuhi SOP ini, sebab masa ini petani pun telah mendengar daripada keluhan daripada ibu bapa, cabaran-cabaran daripada ibu bapa dan juga guru-guru. Memanglah sukar mengajar atau banyak cabarannya mengajar pada mengenai dengan online ini. Jadi kalau petani mematuhi SOP, maka petani akan balik normal dan anak-anak petani akan bersekolah seperti biasa. Hikmah SOP yang dikuatkuasakan dalam perspektif agama. Di sebalik musibah yang melanda sebetulnya memang terdapat hikmah. Arahan penjarakan sosial merupakan ikhtiar yang diambil sebagai manifestasi atas prinsip hifzun nafs atau menjaga nyawa. Dari aspek mental, bagi masyarakat Islam, ia boleh dianggap sebagai rahmat buat mereka yang menghadapinya dengan penuh muhasabah dan kesabaran. Sikap patuh kepada SOP dan disiplin diri dalam sama-sama mendukung usaha kerajaan bagi mengawal penularan COVID-19 adalah penting. Kesepaduan masyarakat tunggak kejayaan. Lebih 300 penduduk kampung Bokong, Bekarun, Menium, Simbatang, Semabat dan Kampung Temada di Mukim Bokong telah menjalani ujian saringan swab RT-PCR SARS-CoV-2 bertempat di Community Isolation Center CIC, Program Khidmat Bakti Negara PKBM Temburong. Operasi swab sweep yang dilaksanakan secara rambang dan besar-besaran itu adalah sebahagian dari saringan bagi mengenal pasti jika terdapatnya kes-kes COVID-19 di dalam komuniti. Operasi ini diselaraskan dengan penyelarasan kebangsaan bagi COVID-19 dengan melibatkan kerjasama beberapa agensi kerajaan yang lain serta kerjasama dari pejabat daerah Temburong. Operasi swab sweep akan diteruskan dari semasa ke semasa. Sebuah premis perkhidmatan konsultasi pembinaan di kawasan Brakas diserbu dalam operasi bersepadu pemeriksaan mengerjun oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dan bahagian penguatkuasa agama Kementerian Hal Ehwal Agama kerana disyaki menjalankan kerja-kerja pejaban semasa waktu arahan tutup pada hari Jumaat mulai pukul 12.30 hari hingga 2 petang. Semasa serbuan, pekerja-pekerja syarikat berkenaan sedang membuat kerja rutin masing-masing. Semua pekerja termasuk salah seorang pengarah di Siasan. Manakala 4 pekerja di Siasan di bawah Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013, di mana 3 pekerja di Siasan di bawah Bab 194 iaitu tidak menunaikan sembahyang Jumaat. Sementara seorang lagi di Siasan di bawah Bab 235 iaitu hasutan untuk mengabaikan tanggungjawab agama. Persidangan belia program kapal belia Asia Tenggara dan Jepun Siap 2021 diteruskan lagi hari ini dengan sesi pembelajaran rakan sebaya dan perbincangan secara berkumpulan. Program anjuran kerajaan Jepun dan disertai 35 belia dari negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan diadakan petang tadi secara maya dari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas.
Awang Syamil Zulfadli bin Abdullah, Ketua Peserta Negara dalam sesi pembelajaran rakan sebaya membentangkan tajuk kehidupan berpengetahuan dan terancang. Semasa persidangan, para peserta juga mendalami pemahaman tentang agenda sosial dan membincangkan bagaimana belia mampu menyumbang bagi mencapai 17 matlamat dalam matlamat pembangunan mapan SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. 13 individu disiasat oleh keanggotaan Balai Polis Kuala Belait Pasukan Polis Diraja Brunei kerana dipercayai mengadakan pesta perkumpulan melanggar Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 di sebuah pangsapuri Jalan Singa Menteri Kuala Belait kemarin. Pemeriksaan di pangsapuri menemukan beberapa botol minuman keras pelbagai jenama, kesemua barang bukti dirampas dan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi tindakan lanjut. Antara yang ditahan 13 orang individu lelaki dan perempuan berumur lingkungan 16 hingga 51 tahun dan 3 orang kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun. Kesemua individu dibawa ke Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait bagi menjalani ujian saringan COVID-19 dan seterusnya akan dijalankan siasatan. Sementara itu, 96 tin minuman keras berjaya dirampas semasa operasi sepadu Task Force Security COVID-19 yang dijalankan di kawasan perindustrian Kampung Lumapas. Operasi dijalankan bersama oleh Pasukan Simpanan Polisi, Kompeni Pasukan Polis Diraja Brunei dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Barangan tegahan tersebut ditemui awal pagi tadi ketika pasukan peronda sedang giat menjalankan rondaan rutin lalu mendapati 4 bungkusan kotang berisi minuman keras yang diletakkan di atas tanah. Semua barang tegahan dibawa ke Balai Polis Kampung Air untuk siasatan awal dan seterusnya diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi tindakan selanjutnya. Seorang lelaki dan 2 perempuan tempatan ditahan oleh keanggotaan Balai Polis Bangar Pasukan Polis Diraja Brunei semasa menjalankan rondaan rutin di kawasan penurunan perahu Kampung Meniup, daerah Temburong. Dalam kejadian tersebut, seorang suspek sedang memunggah barangan dari sebuah perahu ke dalam kenderaan dan melarikan diri bersama 2 lagi suspek sejurus menyedari kehadiran pihak polis. Ketiga-tiga mereka berjaya ditahan selepas insiden kejar-mengejar yang berakhir dengan kejadian kemalangan. Hasil pemeriksaan kenderaan menemukan 96 botol dan 347 tin minuman keras pelbagai jenama dan beberapa peralatan dipercayai digunakan untuk penyalahgunaan dadah. Kesemua barang tegahan dirampas dan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan Biro Kawalan Narkotik bagi siasatan lanjut.